Bismillahirrahmanirrahim. 77. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam al-fasl rabi' fima yamna'u as-salikin ila rabbil alamin. Fasal yang keempat pada menyatakan barang yang menegah ia akan sekalian orang yang salikin itu berjalan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Ketahui alimu bermula barang yang menegah. Apa menegah itu? Aimawani, ya, benda yang menyekat. Orang yang nak pergi ke Tuhan, mana nak pergi mengenalinya, mentaatinya, maka dia akan terhalang dengan beberapa ujian di sini yang perlu kita makna meneliti dan menjaga, mengawasi supaya tidak terhijab. Berjalan kepada Allah Ta'ala hukumnya apa? Fardu ain, wajib. Berdalilkan firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Berjalan makna apa? Mengorak langkah kehidupan kita, mematuhi perintah Allah SWT yang berteraskan kepada pimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, benda ini ada gangguan-gangguan di awal, di tengah dan di akhir. Ya. Lepas tu kalau kita lihat tasniful akhir bagi Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, terkedu lutut kita kan. Kalau pemukaddimah awal kitab Minhajul Abidin bagi jalan yang nak dilalui, jalan yang bukan mudah, dan jalan yang dilalui ini tidak ramai. Yang berjalan pula banyak yang putus di tengah jalan, yang sampai di hujung terlalu sedikit. Ya, kita dengar pun gerun. Ya, dah tak ramai, musuh pula banyak, gangguan pula banyak, hebat ujiannya. Ya, banyak pula yang patah di tengah jalan, yang betul-betul jejak sampai akhir garis penamat tidak ramai. Itu maksudnya. Ya, sebab tidak pelik kalau tak ramai yang berjalan betul. Sebab tu ujian sengaja Tuhan letakkan. Sebab tu setengah wali dia bermunajat di Kaabah, dia bergayut di kelambu Kaabah, dia berdoa dengan doa yang pelik. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang sedikit. Ya, jadi golongan minoriti. Jadi sahabat ditegur, kenapa doa macam ni? Dia bacakanlah ayat di antaranya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hamba yang dapat mematuhi perintah Tuhan, dalam arti kata mensyukuri nikmat. Dan dia itu terbagi atas 3 pembahagian. Ya, benda yang yamna, mana yamna'u, mana mani, mana benda yang menyekat. Yang pertama, barang yang menegak ia akan mereka kepada masuk kepada berjalan. Nak ajak dia kepada beramal pun dia tak nak. Ini awal-awal lagi dah boom, dia blok. Artinya memulai berjalan, dan dinamakan akan demikian itu. Demikian itu tu bukan iru. Dia panggil apa? Awaik. Aikun awaik jamak dia. Arti beberapa yang menegah. Banyak kan? Kita nak ajak manusia ke jalan Tuhan macam-macam di awal tu. Awal lagi dah tumbang. Ataupun awak jalan dulu. Macam-macam alasan yang tidak munasabah. Alasan yang takkan diterima di yaumil mahsyar semuanya. Ya, di awal lagi dia panggil apa? Awarid. Beberapa yang menegah orang yang hendak berjalan dengan berbuat ibadat, khidmat dan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tu dia kena blok, itu nama dia aik. Bila jamak dipanggil awaik, penghalang-penghalang di persimpangan awal. Yang kedua, mereka dah lepas awaik, jalan cantik. Barang yang melintang pula dia panggil awarid. Ya, tadi awaik, ini aridun, awarid jamak dia. Barang yang melintang ia akan perjalanan mereka di tengah perjalanan. Yang di awal tadi, awal lagi tombang. Yang ni bagus dah berjalan, sangkut pula di tengah-tengah tu. Itu kata jalan kau tak betul-betul tuan Allah. Ya, dah bagus-bagus cantik, pum, terbalik pula pun ada. Banyak tu. Kita minta pada Ta'ala istiqamah. Ya. Bermula yang demikian tu dinamakan dia apa? Awarid. Kadang dia dah bagus cantik, sedar, pusing balik banyak kan. Dia pusing balik. Jangan kita ingat dah bagus, jakut dan sentiasa kita kena beringat dan berwaspada dan memohon pertolongan dengan Allah. Setiap saat minta pertolongan. Sebab setakat kita ni tak ada. Iblis terbalik. Iblis dalam juzuk yang pertama bagi karangan si Zaini Dahlan,
mensyarahkan Minhajul Abidin lil Ghazali. Dia kata iblis ni kalau ibadat dia, tidak ada satu ruang kosong dalam muka dunia ni melainkan semua kesan sujud dia. Kita dalam masjid ni pun tak habis sujud. Kat rumah pun tak habis, kan? Dalam masjid tempat perempuan kita tak sujud, orang perempuan tempat lelaki tak sujud. Dalam masjid tak habis sujud. Iblis habis nak cilin kata ibadat. Bermakna kita duduk dalam ibadat jangan lagi sedap. Sebab banyak dia tertipu nanti tuan. Ya. Gangguan tu sentiasa hakikatnya Allah Taala uji kita. Ya, dia ada 3 kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Tahun awal, tahun kedua, tahun akhir. Tahun akhir, tahun 3. Tu kalau lepas ni baru dia dapat ijazah, mana baru dia iktiraf sebagai hamba Tuhan. Lepas tu benda ni dibahas dalam Minhajul Abidin. Minhaj mana kurikulum. Nak jadi abid, hamba yang sebenar. Maka 7 dia dipanggil Aqabah, dia kena selesai sebagaimana Imam Ghazali. Ini di antara dia ni, dibawa di sini sedikit daripada dia. Yang ni tengah sedar buat ibadat, halangan pula, pum, Tuhan uji ni. Ia itulah di tengah berjalan. Bermula yang demikian tu dinamakan dia awarid. Aridun awarid. Beberapa yang melintang, yang menyekat akan perjalanan orang yang berjalan, tetapi tiada membatal dan mencederakan dan membinasa itu akan perjalanan mereka. Tapi ada gangguan, terpusing niat dan sebagainya. Ya, tu kan dia nanti diulas tengok tuan. Yang ketiga, barang yang memberi cedera. Dia panggil apa? Kawadih. Qadihun kawadih. Ya, berjalan dah cantik, tengah-tengah pun selamat, di ujung pula ada pula benda yang mencederakan, benda amal yang nak persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ini kajian daripada pakar dia siapa? Arifina billah, orang yang arif di kalangan para awliya. Semua dia berteraskan bersandar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan macam mana kita nak ubat akan diceritakan di belakang. 3 permasalahan dan bagaimana cara menyelesaikan dia. Dan dinamakan akan demikian itu ialah kawadih. Kawadih artinya berapa yang memberi cedera, mana kecederaan berlaku ya di tengah perjalanan di hujung tadi. Panggil awarid, kemudian dipanggil awarid, dan sini dipanggil apa? Kawadih. Dia ada mawani, macam mana ni di antara dibentangkan. Dan dinamakan dia demikian itu kawadih. Asal daripada nama qadihun. Artinya berapa perkara yang memberi cedera dan membinasakan akan perjalanan orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita berjalan, dalam berjalan jangan sedap, ya. Banyak lagi benda yang akan diharungi, macam-macam ujian. Kadang-kadang yang tak terfikir pun ada. Dan memberi cedera dan membatalkan hal mereka itu dan makam. Kedudukan mereka pun jatuh. Ya, Bal'am Ba'ura bukan macam kita kan. Sekali mengajar 10,000 botol dakwat habis. Jadi dakwat dululah yang celup kan. Orang ambil ilmu di syarah tu pom-pom-pom. 10,000 anak murid boleh terbang atas udara, akhir mati kafir wal a'yazabillah. Ya, sudah sampai peringkat wali yang tak boleh berubah nabi dan rasul je. Dia mendapat pemeliharaan khas. Adapun lain daripada itu, walaupun di peringkat ulama, banyak cerita ulama yang terbalik di kalangan Bani Israel. Ini di antara dan peringkat boleh ada karamat, boleh terbang atas udara, terbalik. Contoh yang selalu disebut apa? Ya, Khaliq dengan Abid kan? Khaliq ahli maksiat dengan seorang ahli ibadat. Dari ibadat tu tidak ada karamat. Dia berjalan tu awan payung. Tiba-tiba orang jahat ni, ya, yang buat macam-macam lah kejahatan dia, meninggalkan ibadat, mengerjakan maksiat, mungkar, hina marak, judi, zina dan sebagainya. Bila dia sedar dia nak pergi, dia ringkas cerita nak pergi minta, konon dia nak apa, nampak minta bimbingan, nasihat. Orang ibadat tu hambat dia, pergi kau sana. Dia hambat, tak, tuan tukar terus. Awan tu pergi payung orang tu. Akhirnya orang ibadat jadi sesat. Tengok tuan-tuan ni, itu dipanggil apa tu? Ya, kawadih, benda yang mencedera. Kenapa dia? At-takabbur, sifat takabbur. Ada bom ni habis tuan ni. Itu contoh dia. Bermakna apa? Sedang ibadat tu, dah dapat karamat pula, awan payung, terbalik kan? Boleh terbalik. Sebab tu kita sentiasa mohon pertolongan daripada Ta'ala. Ya. Sebab kita buat ibadat ni jangan rasa sedap.
sedap dari sudut syukur, tapi bimbang dari sudut apa? Takut tersekat, tergendala di depan dia dengan rintangan ujian yang sengaja Tuhan bentangkan tu. Habis membinasakan akan perjalanan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, atau memberikan cedera dan membatalkan akan hal mereka itu dan makam mereka itu yang sudah sampai mereka kepadanya. Dah sampai tidak makam, terbalik. Banyak cerita tuan-tuan ni. Ada yang jadi syekh pun terbalik kan? Ada dia khalifah syekh tu biasa kan? Kalau syekh pun terbalik, ya, dia bagus dah syekh pun ada tambah ujung pula tan, tahu? Syekh tan jadi. Benar perempuan dengan perempuan kan ni, dia cabut balik makam khalifah dia cabut balik makam mursyid ke perempuan. Ada cerita. Tu ada cerita lah tuan-tuan. Semua ujian waktu jaga sangatlah, jaga sangat. Terutama ujian perempuan tuan-tuan. Laulan nisa la'ubidallah haqqa ibadat, itu hadis Rasulullah. Kalau kaum perempuan ni tak ada tamu ke bumi dan kaum laki-laki dapat ibadat solid, tak ada gangguan. Ya. Maknanya ujian dia kuat. Kalau tengok tu syekh boleh terbalik. Syekh Bintan nama dia. Dia terbalik kan, jangan main-main tu. Ya. Allah. Raja boleh tumbang, kerajaan boleh tumbang ke perempuan. Ya, kalau tidak dijaga betul. Tapi perempuan bila pandai jaga diri dia, maka Tuhan angkat pula martabat dia. Mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan bila pandai jaga diri dia, maka dia angkat martabat dia salihah, lebih baik di dunia dan isi dunia pula ada. Jadi dia duduk dua persimpangan tu. Maka dia nak berjalan lurus, kena kuat betul-betul keikhlasan dan berpegang kepada Allah Ta'ala. Banyak maknanya mengingatinya dan berselawat kepada baginda Islam, serta maknanya sentiasa hadirkan hati dan merendahkan diri dengan Tuhan, minta pertolongan. Ya, kalau tak ada pertolongan, sekadar ilmu tak cukup. Ya, manusia itu binasa, halakun nas ilal alim. Binasa manusia itu melainkan orang berilmu. Ya, kemudian orang ilmu pula binasa juga melainkan yang beribadat. Yang beribadat binasa melainkan yang ikhlas. Itu dia. Jadi tiga itu boleh selamat. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas, betul boleh selamat. Jadi perkara yang merosakkan camal dari dah cantik tiba-tiba rosak, ya, dan membinasakan akan perjalanan orang yang berjalan kepada Ta'ala atau memberi cedera dan seterusnya membatalkan kepada hal dan makam mereka, boom, jatuh balik. Ini penceraian antara apa dipanggil awarid dan kawadih. Arid melintang dan kawadih yang mencerai. Itulah bahawasanya awarid itu ialah melintang halangan, ya, dan yang menyekat akan perjalanan jua, dan tiada dia membatalkan, dia tersekat dia, tetapi dihubungkan balik dengan perjalanan. Dia tersekat, disambung balik, disambung balik. Itu juga kemudian daripada rojok balik kepadanya. Adapun kawadih ni mencederakan, itulah membatalkan. Mari riak habis, mari takabur habis semua sekali. Itu makna contoh. Membinasai akan perjalanan sama sekali dan tidak dapat hendak dihubung akan dia kemudian daripada ia kembali kepada, tetapi wajib ia mula berjalan daripada permulaan. Sebab tu kes kharik tadi kan, ahli ibadat dengan ahli maksiat yang bertobat, ahli ibadat yang takabur. Maka bila berlaku begitu, awan tu bertukar, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi zaman itu, di zaman Bani Israel, ya, sila sampaikan kepada dua orang ini supaya masing-masing mula balik ibadat, start balik kosong-kosong. Itu maknanya, yang ahli ibadat dibatalkan semua ahli ibadat dia dengan sebab takabur dia. Yang ahli maksiat dibatalkan semua dosa dia dengan sebab merendahkan diri dan bertaubat dia. Kosong-kosong balik tuan-tuan. Wah, besar tu. Habis. Adapun kawadih yang mencela itu membatal ia dan membinasa segala perjalanan sama sekali, habis, tiada dapat dihubungkan akan dia kemudian daripada ia kembali kepadanya, tetapi wajib ia mula berjalan balik daripada permulaan dengan segala syarat dia, ya. Maka faham olehmu, kata tuan pengarang, akan perbezaan antara tiga perkara ni, antara awaik, ya, mawanik dan juga apa, kawadih. Itu makna tiga perkara yang perlu diberikan perhatian supaya mudah-mudahan amal kita cantik sampai kepada akhir. Makna dibuka dua pintu, babul amal satu dibuka, dan babul kabul, pintu penerimaan juga dibuka oleh Ta'ala. Kemudian syahdan wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma fa inna khaira kullahu bin Allahumma haqiqna bi haqaiqil alim wa sallallahu
Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma